Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang tetap setia menantikan slot roti bakar kopi tarik pada hari ini. Kita sembang santai-santai je, ya, iaitu pada hari ini, ya, dengan tajuk bagaimana menarik rezeki yang akan disampaikan oleh ahli panel kita. Jangan ke mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Saksikan. Bos, hari zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, bersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Turut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Ya, syukur Alhamdulillah kerana kita kembali untuk rancangan slot Sembang Santai pada hari Ahad hari ini. Dan pastinya rancangan ini kita akan memaparkan, kita akan menjemput ahli panel istimewa. Dan kita jemput yang bahagia Dr. Abu Bakar Jaafar, iaitu merupakan pensyarah akanan UiTM Pahang. Assalamualaikum dan selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dijeri sihat ya? Ya, Alhamdulillah sihat-sihat nampaknya. Dan bagaimana keadaan di tempat, Doktor? Keadaan PKP? Alhamdulillah cerah ni. Hari ni di Jengka 8 di Jengka cerah. Alhamdulillah. Baru ni ada hujan juga. Rezeki Allah bagi. Hari ni cuaca cantik lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah ya, kepada anda yang baru saja saksikan kami secara langsung di FB page Kadok Clan, di FB page Konvensi Islami Digital, di FB page Akademi Tafiz Al-Islah HQ dan juga FB page
mantap share. Tidak lupakan di FB page ke pentas kita akan kongsikan juga selepas ini. Untuk makluman anda, slot roti bakar komputer ini adalah anjuran bersama Akademi Tahfiz Al-Islah, Islah Movement, Aitalaga High Hufaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Pastinya dengan kerjasama Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau ke pentas dan dihangatkan oleh Mantap Share Channel. Sebentar tadi anda telah saksikan video anak-anak muda di sebalik tabir Mantap Share Channel ni yang dibarisi oleh anak-anak muda. Yang akhir video tadi mereka menyebut alamat Mantap Share, doktor. Kita buat beberapa cubaan boleh, doktor? Boleh insya-Allah. Boleh kita ajak juga rakan-rakan kita kat luar sana yang saksikan secara langsung ni untuk mencuba juga ya. Baiklah. Alamak Mantap Share. Cubaan kedua. Okey, cubaan kedua kita buat sama-sama serentak, doktor. Boleh, doktor? Okey. Alamak Mantap Share. Ya, itu dia. Alhamdulillah. Baiklah, semoga hari ini walaupun pandemik nampaknya semakin berkatakan so-so lah dalam keadaan ini dan telah dibuka sektor ekonomi supaya dapat mengimbangi kembali sektor ekonomi telah dibuka. Tapi bagaimanapun pada anda yang sudah vaksin, jangan lupa amalkan selalu SOP kerana kita kena sentiasalah patuhi SOP dan jaga diri kita dan membuat penjarakan sosial seperti biasa 1 hingga 2 meter. Baiklah, doktor dah sudah 2 vaksin, doktor? Okey, alhamdulillah dah lengkap lah 2 vaksin dan dah matang lebih 2 minggu dah. Alhamdulillah. Baiklah, doktor. Jadi bercerita mengenai tajuk kita pada hari ini, doktor. Cerita pasal rezeki bagaimana menarik rezeki tu. Bila cakap pasal rezeki ni memang kita tahu rezeki tu ada di mana-mana dan kita cuba usaha dapatkannya, doktor. Jadi apakah yang dikatakan rezeki tu, doktor? Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, terima kasih pada DJ Riz dan pihak penganjur yang menganjurkan program ini. Okey, jadi tajuk ni sebenarnya sangat menarik. Tajuk ni sangat menarik untuk dibincangkan kerana kita dengar sekarang ni banyak masalah bisnes lah, banyak masalah orang tak ada makan lah, tak ada kerja lah kan. Jadi saya nak bincang tajuk ni kerana tajuk ni special, apatah lagi apabila kita bincangkan mengenai pendekatan Islam dalam membincangkan mengenai rezeki. Baik, jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita nak tahu dulu apa itu rezeki sebenarnya. Jadi saya nak santai-santai, tak nak bagi terlalu akademik sangat kan. Jadi bahasa mudahnya, rezeki itu ialah apa yang memberi manfaat bagi kita. Apa yang memberi manfaat bagi kita, sesuatu yang diberi atau sesuatu yang dikurniakan, apa dia? Banyak kan? Hari ini kita sihat kan, mampu tersenyum, dimudahkan urusan, dapat tidur lena kan. Ada yang tak bangun lagi sekarang ni, itu rezeki ke bala kita tak tahulah kan. Waktu dia tak bangun lagi, tubuh tak senyap lagi. Dapat makan, dapat minum kan. Pagi tadi dapat kena bercanai dengan sedap, dapat minum kopi, anak ramai kan, ada isteri yang ramai, ada jiran yang baik, ada kawan baik, ada kerja, dapat projek kan, bisnes maju kan, ataupun bisnes baru nak maju, ataupun dapat kawan yang membantu untuk majukan bisnes. Lepas tu tak kisahlah pergi mancing dapat ikan, tahan buka dapat ikan, dapat ilmu dan dapat join live pagi ni. Okey, secara umumnya itulah yang dikatakan rezeki. Itu dia jeris itu yang dikatakan sebagai rezeki. Mudah saja. Apa saja yang dikurniakan, apa yang terdapat kan, dapat masuk UiTM, dapat masuk universiti baru, dapat masuk matrik, dapat result yang baik kan, tak dapat result yang baik dapat kerja pula kan. Ada yang tak dapat sambung belajar, tiba-tiba baru ni boleh kahwin. Alhamdulillah, itu semua rezeki. Itu dia jeris. Itu saja yang saya nak bagi tahu mengenai apa itu rezeki. Umumnya gitu. Itu dia. Terima kasih kepada doktor sebagai mukadimah pembuka bicara kita pada pagi ini, doktor dapat anak yang baik, anak yang sihat isteri yang bertimbang rasa kan. Jiran yang saling tolong-menolong itu juga rezeki, doktor insya-Allah Ya, betul. Yang baik.
Dan sekiranya anda melihat paparan mengenai tajuk kita pada ini, bagaimana menarik rezeki, anda boleh like, komen dan juga share. InsyaAllah apa yang anda sampaikan itu juga akan beroleh rezeki yang tidak disangka-sangka kerana anda melakukan kebaikan dengan menyampaikan, hanya klik butang like, komen dan share sahaja. InsyaAllah akan diberi ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Baiklah, kalau kita membahaskan, boleh katakan hari ini adalah satu majlis ilmu yang amat manfaat, dan rugi kalau anda tak dapat sesuatu pada hari ini, Doktor. Ya. Jadi bercerita pasal rezeki, berlawanan pula dengan rezeki, iaitu kurang mendapat rezeki ataupun kita melalui hidup yang sempit, tiada rezeki. Apa yang dapat doktor huraikan mengenai keadaan hidup yang sempit pula, Doktor, di sebalik rezeki itu tadi? Okey, baik Jeris. Ini soalan yang baik. Orang faham tentang rezeki kan. Jadi saya rasa pun ramai orang faham dah tahulah tu rezeki, tapi sekarang kami tak ada kerja ataupun dibuang kerja ataupun dia ada kerja tapi kehidupan hidupnya sempit, ataupun dia dah okey, maju kan, tapi hidup dia sedih. Tak boleh sedih kan? Boleh sedih kan, tapi dia mari, ialah kalau meninggal sebab COVID tu, kita tak panggil dah dia terima bala kan. Kita kata ialah dia diuji dengan Allah dengan kematian kalau terdekat. Tapi dalam kehidupan umum macam ni, dia sentiasa sedih, hidup kerja nak marah dekat orang, hidup dia dah ada rasa sesak, hati yang tak tenteram, rasa lemah, tak puas hati, semua orang tak betul, dia seorang yang betul, rasa bersalah, rasa sebab tak kena kan. Jadi kita boleh katakan itu kehidupan yang sempit. Okey, macam-macam lah kehidupan sempit. Mungkin orang tu dapat rasakan sendiri kan, kehidupannya sempit, ada kadang-kadang kes bunuh diri, dah senang, dah maju, dah okey bunuh diri kan. Jadi dia pun tak tahu dia kaya, tapi ada tak kena. Jadi di sini saya nak buat satu dalil daripada Al-Quran. Dia Allah sendiri yang mention. Kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 124, Allah sebut, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Allah sebut dalam Quran, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, siapa yang dia ingkar, dia berpaling dari ingat pada Allah, ingat daripada petunjuk Allah. Okey, ingkar. Allah suruh buat begini, dia buat macam lain. Allah suruh buat macam tu, dia buat macam ni. Okey, ketegak, apa dah panggil? Ketegak. Orang panggil babi. Okey. Maka baginya fa innalahu ma'ishatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat pula dia akan dimangkitkan dalam keadaan buta. Okey. Jadi itu sebab-sebab kenapa hidup sempit. Dia nak cari sesuatu selain pada Allah. Kan? Kadang-kadang dah senang hidup kan, tapi dia kata tak tahulah masalah apa, dah kaya, dah jadi jutawan, dah senang, tapi ada masalah. Kadang-kadang Allah sebut sebagai contoh kisah Qarun kan, kisah Qarun sikit lah, dia kata kekayaan ni daripada dia lah, habis. Tambah sekarang, hanya aku yang pandai, aku terror, aku mentor hebat, kau ni tak berjaya sebab ni tak positif lah, tak itulah, tak ini kan. Okay? Kadang-kadang banyak benda yang tak selesai dalam hidup ni, masalahnya tak bersandar kepada Allah, berpaling pada Allah, dia merasakan dia hebat. Tengok kisah Qarun kan, bagaimana dia ditelan oleh bumi. Kesalahan dia mengatakan bahawa kekayaan dia daripada dia sendiri. Dia tak sandarkan kekayaan dia itu daripada Allah. Maka dia ditelan. Lagi dahsyat, kita sekarang ni mungkin hidup sempit, kalau kena telan dengan rumah-rumah lagi teruk kan. Jadi maksudnya itu yang disebabkan seorang tu hidupnya sempit. Dan begitu juga dalam ayat yang lain, Allah menyebut wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kan? Siapa yang kufur, engkar, inna azabi, semuanya azabku itu lasyadid, sangat dahsyat. Okey, maka dengan sebab itu kehidupan dia murung, diganggu. Saya tak kata orang yang kena penyakit murung, orang yang sakit mental, schizophrenia itu Allah bagi ke dia ni pada muka. Tidak, kadang-kadang itu ujian. Okey, itu kadang-kadang kita kena muhasabah balik Kadang-kadang kehidupan kita ni rasa dah okey, rasa dah tak ada masalah lagi, tapi ada lagi benda-benda yang mengganggu kita punya minda kita, kehidupan kita, tidur tak lena, benda-benda yang serbuk perut. Mungkin kita ada tipu orang, kita buat projek ambil masuk tanah orang kan, kita buat tipu sikit, kita ada buah meja sikit, berkaitan dengan riba sikit, kita rasa macam tak ada apa-apa pun kan, dia tak ada buat apa pun kan, tapi dia tak muhasabah balik. Rupanya ada masalah-masalah, ada perkara-perkara yang dibuat dalam transaksi, dalam perniagaan dia, masalah-masalah yang mungkin dia tak perasan tapi membuatkan orang lain sengsara. Maka bagi dia juga
sengsara, dan kehidupan sempit disebab apa? Dia berpaling daripada mengejek Allah. Allah suruh buat baik dengan orang, Allah suruh buat baik dengan jiran, dia tak baik. Dia masam muka, tuduh, fitnah. Maka baginya kehidupan yang sempit. Itu secara umum dia lah. InsyaAllah mungkin para pendengar boleh lanjutkan lagi, dia boleh fikir lagi, maknanya Allah larang ni, Allah tak bagi aku tipu orang, Allah tak bagi aku buat macam ni kat orang, Allah tak bagi aku tipu, Allah tak bagi aku adjust sikit bagi mesin timbang tu baru tak sampai sekilo, timbang sekilo dah. Dia mungkin dia tahu. Kalau dia buat macam tu, bertaubat balik supaya kita diredai Allah, jadi jalan hidup dia cantik. Allah beri ketenangan, keseronokan dalam kita bermuamalah dengan sama-sama manusia. Jadi itu diri saya berdasarkan kepada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Itu dia, terima kasih kepada Dr. Abu Bakar Jaafar di atas penjelasan yang telah disampaikan pada hari ini. Dan Doktor, ingin saya tanyakan juga, adakah Allah dah tentukan kedudukan seorang tu dalam menaihan rezeki ini, Doktor? Okey, baik. Wallahu ta'ala alam, tetapi yalah, ada orang kadang-kadang dia selalu dengar kan, perbalahan timbul juga. Ada orang dia kata, ada orang yang berjaya kata lah, dia kata kita kok mana pun tidak ada alasan untuk berjaya, kan? Kita tidak ada alasan untuk jadi jutawan, kita tentukan sendiri, kan? Benda tu kita boleh ubah, kita boleh buat, dan siap dia bagi dalil yang kadang-kadang tu dalil-dalil yang dalil-dalil yang agak popular kita dengar tentang perkara ini, yang mengenai kadang-kadang dalil yang sering diutarakan oleh kadang orang yang ni lah, dia kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia kata Allah Allah tidak akan mengubah nasib seseorang melainkan orang tu mengubahnya sendiri. Itu bagi saya tak berkenal lah tu. Kita mana boleh ubah, kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha. Result dia kepada Allah juga. Baik, jadi sebenarnya ayat tersebut, ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 11 itu menceritakan bagaimana Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum itu, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Bermaksudnya Allah tidak menarik kembali nikmat yang diberi kepada suatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang tidak mensyukurinya. Dia tidak bersyukur. Baru Allah tarik balik nikmat tersebut. Jadi maksudnya bila Allah bagi nikmat, dia tidak bersyukur. Dia kufur. Bila kufur, ayat tadilah, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dia kufur, azabnya sangat pedih. Memang betul, sebab dalam Al-Quran Allah dah mention dalam surah Al-An'am ayat 165 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah sebut dalam Quran, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat siksanya, dan sungguhnya ia maha pengampun dan maha pengasihani. Jadi itu saya kata kat sini kita kena berhati-hati juga. Jadi ini sebenarnya melibatkan akidah kita. Silap kita punya akidah, silap kita sangkaan kita salah, sangat berbahaya. Jadi maksudnya Allah dah bagi dalam Al-Quran, sememangnya Allah dah bagi manusia ni ada yang tinggi kedudukan dia, ada yang rendah kedudukan dia, nak uji, nak test kita tengok macam mana. Kan? Dengan sebab itu saya kadang-kadang saya tanya kepada pelajar-pelajar saya, ada tak dalam kelas ni yang tengok mak ayah dia buat bisnes berapa pula? Ada, tapi gagal juga. Kan? Tapi gagal juga. Buat ikut program ni, mentor ni bayar sekian banyak, tapi tak berjaya. Kan? Tetapi mungkin tidak berjaya pada apa yang manusia tengok, tetapi berjaya di sudut lain. Allah berkat lain. Dengan sebab itu, kalau tengok, Allah juga sebut dalam Quran, dan tiada suatu makhluk yang bergerak di bumi Allah ini, melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semua itu dah
Semua itu tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz. Boleh cek dalam surah Hud ayat 6. Jadi maksudnya Allah tentukan kita. Tapi dia kata pula, habis tu kau tentukan tak usah apa ni. Bukan. Macam manusia. Ada yang lahir di sini, DJ Riz di sini, akhirnya dah dapat jadi DJ. Saya juga jadi pensyarah. Tapi boleh buat tak? Boleh. Tak perlu risau. Kan? Kita boleh berusaha, kita boleh, aku nak tukar lah. Dulu aku pakai kereta ni, tukar kereta ni. Boleh buat? Boleh. Kan? Aku nak cubalah nak jadi macam ni. Tapi kan tak jadi pula. Itu nanti kita bahas dalam bab lain. Tetapi nak bagi tahunya, Allah dah tentukan nasib kita. Dan dalam hal macam ni juga kita dapat lihat dalam kata-kata hukama, ahli-ahli ilmu. Okay? Kalau kita lihat kepada kata-kata Mutiara Hikmah daripada Hamzah Al-Abadi, dia kata, dia menceritakan bahawa mereka telah mengunjungi Murrah bin Syarahil, dan dia berkata kepada Murrah itu, ketahuilah sungguhnya Allah SWT tidak menulis ke atas hambanya sebarang bala pun, kecuali pasti berlaku, okey, sekalipun seorang hamba itu mentaatinya. Maksudnya Allah tulis, tapi kadang berlaku juga. Walaupun hamba itu taat, ini hakikat. Okey, walaupun seorang itu taat, tetapi kadang-kadang bala berlaku juga pada dia. Dan Allah tidak menulis seseorang hamba sebarang rezeki, kecuali pasti ditunaikannya rezeki itu kepada seorang itu sekalipun seseorang itu derhaka pada Allah. Kan? Itu hakikat rezeki. Maksudnya di sini kata hukama, seorang itu walaupun taat, tapi Allah bagi bala kat dia. Kan? Dan kadang-kadang seorang itu Allah akan tetap rezeki kat dia walaupun dia buat maksiat pada Allah, walaupun tak taat pada Allah. Kan? Jadi kita jangan pelik, kenapa aku kena macam ni? Dah aku jadi orang Islam, aku disemayang jadi macam ni juga. Maka Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massana syaitan binusbin wa adzabin. Allah pesan kat kita, wadhkur abdana Ayyub. Maka ingatlah peristiwa hamba kami Ayyub, idh nada rabbahu, ketika dia menyeru kepada Tuhannya, anni massana syaitan, aku telah diganggu oleh syaitan binusbin wa adzabin, dengan kepayahan dan juga dengan kesakitan. Ini berlaku pada Nabi. Jadi Allah ajar kita ingat peristiwa ni. Bagus kalau kita ingat. Kalau kita ingat saja, ada ganjaran insya-Allah. Jadi kita redha. Dan begitu juga dengan pendapat yang lain, kata para hukama, dia kata apa? Ada peristiwa lain, iaitu daripada Ubaidillah bin Muhammad bin Yazid. Dia kata, aku mendengar ayahku menyebut bahawa maka telah mengunjungi Abu Hazim, lalu berkata, wahai Abu Hazim, dia kata, mereka berkata pada Abu Hazim, tidakkah kamu melihat harga barang sekarang ini mahal? Apa jawab Abu Hazim? Apakah yang merusinkan kamu tentang hal itu? Tentang barang mahal. Sungguhnya yang memberi rezeki pada kita pada masa barang murah, dan maka Allah juga yang memberi rezeki pada masa barang itu mahal. So jangan khawatir. Begitu juga dengan apa yang berlaku sekarang. Ada orang tak ada kerja, ada orang yang bisnes juta-juta saya dengar, dan saya lupa nama ada seorang tu, dia ada satu buat promote di FB dia, saya tak ingat dia punya program dia, jom tahajud kan, saya tak ingat. Jadi dia ada satu set amalan-amalan yang dia akan share dengan grup saya tak ingat nama grup tu, grup tahajud ke, saya tak ingat. Jadi dalam pandemik, hutang dia mencecah, dia buat bisnes makanan, dia hutang hampir 500,000 juta, dapat diselesaikan tanpa menggunakan duit. Kan? Apa yang dia buat ialah dia belajar. Dia belajar tanya pada ustaz-ustaz tentang amalan-amalan yang dia boleh buat semasa pandemik. Alhamdulillah hutang dia settle, kan? Bisnes dia pun makin maju. Sebab itu kita jangan terlalu khawatir dengan masalah duit. Kita kata tak ada duit macam mana ni? Sedangkan banyak je orang ada duit selesai masalah, kan? Dia duit banyak tapi masalah rumah tangga tak ada settle. Dia duit banyak, masalah kesihatan tak ada settle. Ada orang dia tak setara mana pun duit ada sangat tapi sihat. Ada orang juga dia tak pandai jaga anak, mana dia pun serabut. Tapi anak-anak masuk universiti lah kan. Dia pun orang kata mayang hitam bukan, anak dia rajin di masjid. Okey? Jadi itulah maksudnya yang dikatakan dengan adakah Allah dah tentukan kehidupan kita? Jawapannya ya. Okey? Sebab kita datang daripada pelbagai background. Kan? Soal nak ubah tu nanti kita lain. Okey, kita nak ikhtiar, kita nak bangkit balik, itu cerita lain. Tapi kita tak boleh nak menafikan mengenai bahawa apa yang
kita dudukkan ni kita tentukan sendiri, bukan Allah yang tentukan. Usaha tu kita buat lain, nanti kita akan masuk ke topik seterusnya. Okey, jadi soal kedudukan ni banyaklah yang kita boleh kait dengan kisah-kisah kan. Jadi saya rasa pendengar di luar sana mesti tahu dia kedudukan macam mana. Dia ni asal kedudukan macam mana. Kan dia kata, oh saya dulu susah sekarang senang. Tengok, contoh saya lupa siapa yang dekat Facebook juga tu, saya friend dia juga, dulu seorang pengutip sampah, sekarang dia helikopter. Kan? Jadi maksudnya kita tak perlu risau sangat daripada mana kita datang, tetapi apa yang kita nak buat, apa kita punya perancangan tu, itulah yang kita nak bincang pada tajuk yang seterusnya nanti, insya-Allah kita akan bahas balik. Okey, itu saja mengenai soalan tadi DJ Riz. Ya, terima kasih doktor. Ya, banyak kita ayat-ayat Quran sebagai panduan kita pastinya, dan juga hadis-hadis sebagai rujukan kita, dan juga kisah-kisah orang yang terdahulu di mana kita jadikan pengajaran dan kita jadikan ambil iktibar, ambil ibrah daripadanya, insya-Allah. Baiklah doktor, dan juga pada penonton sekalian, apa kata kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Bapa yang ingin menghantar anak-anak anda untuk belajar Al-Quran dalam masa yang sama untuk mempelajari akademik dan juga Iqra, dan yang paling istimewa tentang pembelajaran asas mengenai usahawan, boleh bersama dengan kami di Akademi My Quran Al-Falah yang bertapak di Parit Raja Batu Pahat, Johor Bahru yang sedang dibuka kini. Kami mengambil pelajar-pelajar lelaki dan perempuan yang berusia 7 hingga 12 tahun untuk bersama dengan kami bersama-sama mempelajari Al-Quran dengan sebaiknya. Berbekalkan pengalaman selama 10 tahun di dalam bidang pengurusan tahfiz, insya-Allah kami akan berikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak anda. Dan sebenarnya kami buka untuk golongan yang kurang berkemampuan seperti fakir miskin, anak yatim, golongan asnaf dan juga golongan B40. Yang paling penting, secara percuma kepada anak-anak anda pendidikan tentang Al-Quran. Menghafaz Al-Quran untuk mencantikkan peribadi diri, khususnya untuk pembangunan negara, bangsa dan agama. Kami juga menyeru kepada penyumbang-penyumbang dan pewakaf-pewakaf yang ingin bersama dengan kami untuk membantu dana penyelenggaraan Akademi Tahfiz My Quran Al-Falah, boleh hubungi kami di nombor yang tertera ataupun salurkan sumbangan anda di nombor akaun yang kami sediakan. Mudah-mudahan rezeki bertambah berkat, lebih luas dan bertambah-tambah kebaikan untuk anda penyumbang-penyumbang dan yang sentiasa mendoakan Akademi Tahfiz My Quran Al-Falah. Alhamdulillah, bersua lagi dalam slot roti bakar kopi tarik pada hari ini dengan tajuk membawa rezeki, bagaimana menarik rezeki bagaimana menarik rezeki yang akan disampaikan oleh ahli panel kita. Jadi terlebih dahulu saya terima kasih kepada Dai Azrin di atas apa yang telah sampai sebentar tadi mengenai Akademi Tahfiz My Quran Al-Falah. Kepada anda yang ingin menyumbang, anda mesti akan dapatlah salin nombor yang tertera, nombor akaun tertera untuk menyampaikan sumbangan anda, insyaAllah. Dan sumbangan anda itu juga insyaAllah akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Dan itulah dia antara yang dapat kita sampaikan pada hari ini, kita kongsikan pada hari ini, di mana setiap sumbangan itu juga akan memberi kebaikan kepada anak-anak kita yang akan belajar di tahfiz tersebut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Akademi Tahfiz My Quran Al-Falah ini adalah di bawah rangkaian Akademi Tahfiz Al-Islah yang mempunyai beberapa buah tahfiz. Bahawa ini dalam lebih kurang 12 buah tahfiz dan insyaAllah akan bertambah, di mana Akademi Tahfiz Al-Falah ini adalah sebagai boleh katakan sebagai peneraju utama yang banyak memayungi tahfiz-tahfiz di bawahnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi dengan pembincangan kita pada hari ini yang disampaikan oleh Dr. Abu Bakar Jaafar, itu merupakan pensyarah kanan UiTM Cawangan Pahang. Iaitu Dr. Abu Bakar Jaafar, nampaknya? Ya, bersua kembali dan pastinya dengan tajuk hari ini, bagaimana menarik rezeki, nak tarik rezeki tu. Kita dah cubalah nak ubah, dah cuba nak buat plan A, plan B, tapi tak dapat-dapat juga. Macam mana tu doktor? Mungkin ada
ada kita kena buat sesuatu ke macam mana tu? Silakan doktor. Okey, baik. Jadi sekarang ni dah banyak kan, kita dah faham apa itu rezeki. Lepas tu pula dah hidup pula jadi sempit kan. Lepas tu pula tadi kita pula kata habis tu dah Tuhan tentukan hidup kita ni macam mana. Nak boleh ke nak ubah ni kan. Kalau dah buat silap dah kan, pergi buat loan pula tu, buat mereka tak jadi kan, macam-macam. Jadi boleh ke nak ubah? Jawapan dia boleh. Sebab itu kalau kita tengok kan, Allah sebut dalam Quran, fa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu rasa khawatir, kamu ada problem, kamu ada masalah kan, farudduhu ilallahi war rasul, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Maksudnya pada Allah, jalan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu ada jalan keluar dia. Okey, jadi sebab tu Allah mention macam tu, ada jalan penyelesaian dia. Begitu juga kadang-kadang kita dah rasa bolehkah kita kembali balik pada Allah kan. Sebab kita sekarang ni kena ingat nombor satu, Allah panggil rezeki. Jangan kata kita boleh buat satu benda yang kononnya kalau kita buat ni kan, sampai Allah pun tidak larang dah, terlalu hebat dia ni kan. Dia punya usaha dia, Allah sendiri pun surrender, punya hebat. Tak boleh. Sehebat Qarun Allah boleh tarik balik. Saya rasa dekat dunia sekarang tidak ada yang sekaya Qarun. Okey. Jadi bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak ni kita nak kembali balik? Maka kita tengok dalam Al-Quran Allah dah menyebut, ataupun kita rasa dah maklum lah kot. Masing-masing dah tengok di kedai kadang-kadang orang gantung ayat Quran, ayat 1000 dinar, ada orang buat wirid kan. Sebenarnya ayat itu Allah bagi tahu dekat kita bagaimana untuk selesaikan masalah kita, bagaimana kita nak tarik rezeki tu. Bahasa kita lah kan, nak tarik rezeki kan. Tapi sebenarnya di situ Allah tunjukkan tentang bagaimana nak buat. Okey. Pertama Allah sebut dalam Quran tu, ayat tu dalam kita saya mudah cerita 1000 dinar lah. Kod nanti ada orang nak cari ayat mudah kan, tarik 1000 dinar. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Okey. Ada kata bertakwa ni takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Okey. Ada kita boleh faham juga dengan takwa ini ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Okey. Jadi maksudnya siapa yang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, dia ja'al lahu makhraja, maka Allah akan bagi dia jalan keluar. Kan? Ini Allah janji. Kan? Allah janji. Kan? Bukan Allah duk melawak kan. Saja je melawak dah. Tak ada istilah lawak di situ. Ini serius. Kan? Jadi kena bertakwa dulu. Kan? Ya ja'al lahu makhraja. Barulah akan diberikan kepada dia jalan keluar. Nak buat macam mana ni? Kadang-kadang kita pernah fikir kan, tiba-tiba tak tahu dapat idea, tiba-tiba kebetulan bersembang dengan orang tu, kebetulan, semua kebetulan, itu bukan kebetulan. Mungkin kita ada buat baik, mungkin kita pernah tolong orang, mungkin kita pernah bayar teh orang, kita bayar kopi orang, kita pernah tolong pakcik beli minyak motor dia minyak habis, kan? Itu semua ketakwaan. Mungkin sebab kita senyum dekat orang, ataupun pernah kita pergi surau, bubuh 2 sen, bubuh RM1, kan? Macam-macam, kan? Ya ja'allahu makhraja. Kan? Kita tak ingat dah, tapi Allah tidak lupa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dekat dia min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tadi sangka-sangka. Kan? Jadi maksudnya buat saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, cukup. Jadi maksudnya bila kita buat apa dah senyap. Buat apa okey dah. Kan kita sedekah orang, kita boleh cerita kat orang aku buat ni macam-macam cerita kat orang, tak perlu. Kita buat apa buat kebaikan, kita bertahajud, kita baca Quran, buat dah cukup. Insya-Allah nanti tak disangka-sangka datang. Kadang-kadang peluang tu datang kata, betul-betul miracle lah, betul-betul ajaib lah. Bukan benda ajaib sangat pun. Itu janji Allah. Okay? Allah tahu apa yang kita perlu. Kan? Jadi maksudnya dia datang waktu tu. Kita naik kat Fraser Hill, naik buka Bukit Fraser, tiba-tiba kita rosak waktu malam. Mana ada orang kat situ? Kan? Dengan suasana dia maghrib pun orang dah takut dah. Ni kan malam. Macam-macam orang cerita itu macam kan. Tiba kita datang hamba Allah. Tiba-tiba kereta kita rosak, datang mekanik. Tiba-tiba kereta kita habis minyak, datang yang buat misi rumput. Kenapa je? Minyak habis. Tak apa minyak dah. Bapa tak apalah, tak apalah. Saya bagi yang minyak kan. Nampak? Itulah pertolongan Allah. Bukannya mari, nasib baik lah. Betul lah nasib baik. Tapi semua itu ialah pertolongan dari Allah. Okey? Itu nak ubah. Boleh tak? Boleh. Kita nak ubah. Jadi kalau kita rasa masih ada problem lagi, kadang-kadang kita ada masalah yang bersangkut dengan Allah.
kadang-kadang kita ada masalah yang bersangkutan dengan manusia. Sebagai contoh, saya ambil satu kisah. Yang mana kisah ni saya dengar daripada Yusof Mansur, mungkin boleh tengok YouTube Yusof Mansur, tentang ada satu pasangan ni. Satu pasangan ni suami dia memang sekarang ni dia coach juga. Apa yang dia alami dalam hidup dia, dia buat bisnes tak pernah berjaya. Gagal, kata Yusof Mansur. Jadi Yusof Mansur ni dia akan train orang datang program tu dengan bersedekah, dengan tahajud, dengan istighfar, kan, dengan solat solat fajar, kan, benda-benda yang amalan-amalan yang Nabi ajar, yang Allah ajarkan supaya amal supaya kita dapat tarik rezeki. Tetapi bagi dia ni tak. Dia berjumpa dengan Yusof Mansur, dia kata, saya dah buat macam-macam. Jadi Yusof Mansur keluarkan checklist. Tahajud buat, solat ni buat, doa buat, doa. Semua dia yang dia cek ni dah goyang jugalah ni kan. Yusof Mansur rasa goyang jugalah. Tapi Allah bagi ilham pada dia. Cuba tanya dia, pernah berzina dengan bini dia dulu? Kan? Jadinya Yusof Mansur pun cubalah tanya kan. Dia tanya, dia tiba-tiba datang idea tu. Allah campakkan idea tu. Dia tanya, nak tanya tak? Dulu pernah berzina tak? Dia tanya dekat seorang lelaki ni. Dia kata pernah, tapi dengan isteri saya. Pernah bertaubat? Tak pernah bertaubat. Bertaubat dulu. Kan? Dia ingat tak ada apa-apa. Rupanya dia tidak pernah rasa menyesal tak nak bertaubat dengan Allah dulu. Selepas tu okey. Maka dengan sebab itu, kadang-kadang kita buat tak jadi juga, kita muhasabah balik, cek balik. Kan? Sebab itu, kita tengok dalam surah Al-Furqan ayat 70. Apa Allah sebut dalam Quran? Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kan? Allah kata illa man taba, mereka yang bertaubat. Apa itu taubat? Taubat itu mesti 3 perkara ni mesti berjalan. Menyesal, Nampaknya mungkin ada sedikit gangguan teknikal yang berlaku di lokasi Dr. Abu Bakar Jaafar. Kita cuba dapatkan kembali ahli panel kita. boleh dengar Ada tersangkut tadi. Silakan. Silakan. Okey. Yang keduanya dia mesti berhenti buat. Yang ketiga dia mesti berazam tak nak buat lagi. Kalau dia main judi kan, geng judi dia menyesal. Kedua dia tak main judi, ketiga dia ingat geng judi aku tak balik lagi balik nak main judi balik kan. Tak jadi. Okey, itu yang pertama, bertaubat. Yang keduanya dia beriman. Okey, macam tadi lah. Dia beriman, dia percaya dengan apa yang Allah berikan dia sekarang. Dia percaya sekarang ni kalau dia sakit Allah uji dia. Dia sangka Allah dengar kalau dia yakin Allah dengar doa dia, kan? Beriman. Okey. Wa amila amalan salihah, dan dia beramal soleh. Dia kembali beramal soleh. Okey, amal soleh ni dia ikut cara yang Islam ajar, dia ikhlas Allah Taala, itu amal soleh lah. Cara mudahnya ya, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang macam ini, orang yang bertaubat, orang yang kembali beriman, orang yang dia amal soleh ni, orang ini Allah tukarkan sayyi'atihim hasanat. Allah tukar keburukan mereka dengan hasanah. Insya-Allah masa tu jalan kita kembali okey. Sama ni dengan mak tak pernah balik kampung, dengan mak jadi musuh, dengan ayah tak ngam, kan? Kita sangka okey. Duit dah banyak, hidup kaya, tapi jiwa tak tenteram. Dia kata aku nak semua dapat, tapi dia tak sedar yang hidup dia dalam maksiat. Kalau dia mati confirm dia neraka, dia tak sedar. Kan? Dia rasa duit banyak, orang dengar duit banyak. Tapi sebut tentang Tuhan duduk takut. Kan? Agak-agak tanya dia kalau mati hang masuk syurga tak ni? Itu contoh dia. Okey, jadi itulah kalau nak ditanyakan boleh ubah je tak? Boleh, kita ikhtiar. Tapi kalau berlaku sebaliknya, nanti kita cerita pada waktu lain insya-Allah. Okey, usaha dah tak dapat, kita cerita pada waktu lain insya-Allah. Okey, itu saja di dirinya bagian bawah. Itu dia. Terima kasih kepada Dr. Abu Bakar Jaafar, ahli panel kita, yang telah memberikan penjelasan mengenai apa yang boleh kita buat sekiranya kita dah cuba sedaya upaya tapi tak dapat dilaksanakan. Kita cuba sedaya upaya ya. Jangan lupa terus berdoa, teruskan amal, terus istiqamah dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Never give up. Baiklah, terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Nur Amizatul Qalisha Ella yang bagi tanda macam ni. Tanda bagus. Dari Jai Renggo, Arizidai, Yusof Basra
dari Lofes LK, Hasna Ko Hasna, Nur Fadila, Alex Shafar, Semail, Joe Clipper, Khalifa Aifa, Tedong Petara, Terek Zul, Muhammad Zaril, Iman Juan, Nasrul Anas, Muhammad Azrul Nizam Hafizan dan juga Stylistic Fast, serta beberapa orang lagi lah. Terima kasih banyak kerana memberi tanda bagus, dan sekiranya ada soalan, anda boleh ajukan soalan kepada ahli panel kita. Terbaik Dr. Rabu. Terima kasih. Terima kasih yang berikan kata-kata semangat untuk kita meneruskan lagi slot kita pada hari ini. Dr. Abu Bakar, Doktor sebagai seorang pensyarah kanan di UiTM Pahang, dan masa keadaan pandemik COVID-19, mungkin pelajar-pelajar kita juga mengalami masalah emosi, kemerungan dan sebagainya. Ada tak pelajar yang berjumpa dengan doktor sekiranya ada, untuk mereka meminta khidmat nasihat? Ada tak doktor? Okey, baik, terima kasih. Ada. Kadang-kadang pelajar dia bagi tahu tak seronoklah belajar. Ada pelajar kan dia masuk semester dah belajar secara online. Okey. Dan dia belajar ataupun sebelum dah masuk tiba-tiba semester 3 dah kena belajar secara online. Ada. Tapi saya nasihatkan pelajar, saya kata, saya dulu belajar dekat UKM selama 10 tahun, saya buat BA ijazah BA master PhD, tak pernah jumpa macam ni, melainkan korang nak jumpa. Saya pun ni pengalaman sangat bernilai. Kan, nanti dah habis COVID, okeylah, kita boleh masuk balik. Bila tua esok boleh cerita kat orang. Kami dulu pernah macam ni, orang macam mana mesti best duduk rumah kan. Kita je tahu best apa duduk rumah kan, tak gila. Kan, itu sebenarnya rezeki. Kan, pengalaman tu nak dapat mana? Pengalaman ni mahal. Kan, kalau bersyukur mahal, tak bersyukur komplain ini kan. Sebenarnya pengalaman ni guru yang paling berharga. Kan, payah dapat. Kita business pun kadang-kadang baca buku tak jumpa, tapi bila kita lalui sendiri baru dapat. Itulah pengalaman yang paling berharga. Okey, jadi bagi pelajar-pelajar kan, syukur saja. Bila kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat. Mungkin kita akan rasa enjoy, kita rasa peluang ni kan. Ingat senang ke nak tahu pasal Google Meet, nak tahu pasal Zoom, nak tahu pasal yang lain-lain lah macam sekarang ni kan. Kalau tak jadi macam ni, tak pandai benda macam ni. Saya pun tak pandai Google Meet. Kan? Jadi bila dah tahu macam ni, kita tahu itu ilmu yang sangat berharga. Kan? Akan datang kita boleh belajar macam-macam lagi. Saya rasa dekat ke pentas pun saya dapat join banyak program. Kalau kata tak ada online, saya tak boleh join program cakap spontan lah, bagaimana nak pilih ucapan lah. Ilmu tak ada. Dan ilmu tu dapat belajar dengan murah sebab belajar online. Kan? Jadi banyak kelebihan. Cuba kita tukar daripada marah itu kepada syukur. Alhamdulillah dapat belajar online. Alhamdulillah aku dapat ilmu. Alhamdulillah kita dapat belajar macam-macam kan. Tanpa perlu habiskan minyak kereta, tanpa perlu bersesak-sesak. Kan? Itu banyak benda yang saya nasihat kepada pelajar saya supaya ambil peluang ni untuk bersyukur. Itu saja. Itu dia. Maknanya itu hikmah di sebalik apa yang berlaku, doktor. Di mana pelajar sendiri dapat mengatur masa mereka untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, buat assignment dengan keadaan yang tenteram. Kerana kalau sibuk di tempat belajar, mungkin ada yang akan buat last minute dan sebagainya. Tapi dengan adanya keadaan yang teratur di rumah, kat rumah tu dengan pastinya dengan sokongan ibu bapa lah mereka kan, di mana mereka dapat meneruskan pembelajaran walaupun melalui di rumah. Jadi dengan adanya software, adanya apps yang dapat membantulah mereka secara langsung kan, mereka dapat memberi yang penuh. Yang penting jangan lupa buat assignment tu, siapkan assignment tu dengan cara yang terbaik, doktor. Dan juga quiz serta exam pun biasa di dalam talian, doktor ya? Sebelum ni dalam talian juga. Exam pun kita dalam talian, dan itu juga membantu pensyarah untuk lagi kreatif buat soalan. Kan? Lagi kreatif nak buat soalan. Sebab bukan mudah nak buat soalan dia orang kat rumah belajar ni kan. Jadi kita, itu sebenarnya satu ilmu baru bagi pensyarah-pensyarah juga. Dan juga yang paling penting, banyak pelajar-pelajar tengok dekat satu WhatsApp, satu Facebook, Shakli lah, itulah, inilah kan. Maksudnya dengan online tu dah mampu membuatkan dia orang jadi seorang peniaga online, dropship bagai. Kan? Dia kena syukur juga tu di sebalik tu kan. Macam tu.
Itu dia. Kita paparkan beberapa gambar dari doktor, mungkin aktiviti dari doktor, kita paparkan beberapa gambar. Ada beberapa Oh, gambar, gambar. Oh, ni di mana doktor ni? Di mana? Di ini universiti saya ke? kat UPSI ni. Ni kat UPSI. Oh. Ini masa kat UPSI. Itu ambil master yang kedua. Oh, master kedua. Ini belajar dengan Datuk ni. Belajar nak cakap, belajar macam nak confident, belajar macam mana nak cari idea bercakap. Ni lah. Walaupun Ni bersyarah Datuk kan. Roslan ke? Datuk Roslan ke ni? Datuk Roslan, Datuk Roslan. Seperti program. Ya, Datuk Roslan. Datuk Roslan famous ni, mentor ni. Ya. Alhamdulillah dapat belajar dengan rezeki juga dapat belajar dengan dia. Ini. Tak apalah saya ceritakan. Ini program ni sebenarnya saya bentang bagaimana nak siapkan PhD. Sebab saya buat PhD cuma 2 tahun. Jadi saya dipanggil oleh pihak UKM dan juga dengan Profesor Yusuf Osman. Jadi saya ceritalah kan. Mula tolak juga. Kan. Takkan nak pergi cakap depan orang ada master PhD dan lain kan tua-tua pada saya kan. Dia disuruh juga. Dia suruh je saya pergi lah. Itu cakap tu hantam je lah tu. Kan. Apa yang pengalaman nampak dia orang di panel tersenyum tu makna confirm lulus tu. Itu cerita dia. Ni gambar ceramah kat UKM. Okey. Gambar seterusnya ada. Ni mana doktor ni? Ini di UiTM Melaka. Dia tu Melaka ni program mengenai apa bagi nak jadi pensyarah hebat ke macam mana. Jadi program ni sebenarnya orang lain cerita. Jadi orang bagi peluang bercakap. Saya keluar. Saya memang suka bercakap. Kan, saya keluar ke depan saya cerita lah. Kan, saya stay confident sikit. Kan, saya share je apa yang saya rasa patut. Itu je lah. Oh, maknanya masa doktor belajar tu, master ada 2 belum ni? Saya ambil master yang kedua tapi saya tak habis pun yang kedua sebab saya balik Penang Jengka. Dulu saya duduk Laut dekat nak pergi Tanjung Malim. Saya cari dengan mak saya meninggal, ayah saya meninggal, jadi saya duduk kat sini, saya tak sambung lah. Saya berhenti separuh jalan lah tu untuk master yang kedua. Mana doktorate dalam akademi Islam lah PhD saya percukaian. Percukaian. Maknanya kalau ada tajuk-tajuk akan datang tentang percukaian boleh jemput doktor sekali lagi ni insyaAllah ni. InsyaAllah tentang zakat ke dalam percukaian Islam, insyaAllah kita boleh lah nak bincang-bincang kan. Gitu. Kita akan paparkan juga nombor telefon dan juga FB doktor sekiranya rakan-rakan kita ingin mengenali doktor atau ingin mengajukan soalan. Mungkin mereka ada soalan personal mereka malu nak ajukan kat sini. Kita paparkan juga tu dia Dr. Abu Bakar Jaafar di talian 017296 2960903. Anda boleh buat syarian Dr. Abu Bakar Jaafar. Dan lain pelibatan dalam bidang profesional NGO adalah doktor adalah sebagai institusi Majlis Dakwah Pahang Majlis Dakwah Negara Pahang. Majlis Dakwah Negara Pahang, Cawangan Pahang. Dan penasihat PRK tu apa doktor? Perkim, dia silap tulis kat tu, Perkim. Perkim, mungkin tak cukup punya ruang kan. Mungkin tak cukup ruang. Boleh adjust FB page, boleh padam FB page dengan IG yang tak ada tu, kita tambah Perkim. Penerbit kita boleh adjust sikit. Yang di FB yang tak ada tu boleh delete, yang FB page IG lain-lain tu tak ada tu, lain-lain juga ada, tiada tu boleh delete dan tambah Perkim, kita bagi yang penuh lah. Boleh naikkan lagi. Kita naikkan lagi satu baris, akan paparkan sekali lagi. Pelibatan tu kita naikkan satu baris lagi. Baiklah, kita akan paparkan. Itu dia. Dah edit dah. Pengerbit kita dah edit dah. Itu dia. Jadi apa aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Majlis Dakwah Negara Pahang ni doktor, yang telah doktor sertai? Okey, dalam Majlis Dakwah Negara ni kita dah tubuhkan pondok perdana. Okey, pondok perdana dan dalam Majlis Dakwah Negara ni kita buat ni lah pengajian-pengajian setiap negeri ada. Dekat Pahang sekarang ni baru start ditubuhkan di Kampung Awah. Ada pengajian-pengajian, kita buat pengajian kitab daurah Quran, daurah hadis. Okey, dan di negeri Kelantan, di KL tu rasanya ada negeri yang dah ambil pelajar buat diploma. Okey, diploma tentang pengajian Islam kan. Jadi yang mana boleh katakan kawasan Meloh kan, kawasan-kawasan sekitar Kampung Awah tu, beliau datang. Belajar secara percuma saja.
okey, daurah tafsir dan daurah hadis. Itu di Majlis Luar Negara, dan kita bawakan program-program tu ke universiti untuk program-program mengenai ekonomi, pendidikan, sosial budaya, okey. Program-program anjuran Majlis Luar Negara lah, dan banyak seminar-seminar yang kita buat sebenarnya. Okey, okey, dan program-program webinar lah. Tapi dulu kita secara live, webinar ni maklum lah dia sekarang ni banyak kan, mungkin tak sempat orang tengok, ni pun ada kan. Itulah, itu yang di Majlis Luar Negara. Dan di banyak negara ramai ilmuwan dalam pelbagai bidang dalam tu lah, termasuk Dr. Bilal Kamsah sendiri, Profesor Mahmud Yudi, banyak profesor-profesor dalam tu yang kita boleh nak ambil khidmat mereka untuk buat aktiviti lah tentang keilmuan. Itu Majlis Luar Negara. Pastinya Perkim ni pula adalah menyantuni mualaf, Doktor Yes. Ini yang program-program kita buat lah, kita didik pelajar-pelajar kita bagaimana nak berdakwah, bagaimana nak mendekati orang-orang yang dah masuk Islam tapi mungkin mereka tak dapat perhatian, mereka tak dikunjungi oleh orang yang Islamkan mereka dulu, ataupun pelajar-pelajar yang duduk dalam kampus tapi dah masuk Islam tapi tak tahu pasal Islam, tak tahu pasal semayang. Jadi kita bantu, kita ajak pelajar-pelajar kita ni untuk ajak dia orang, untuk tarik dia orang kan. Kita buat program-program sama dia orang, barulah dia orang tu rasa nikmat masuk Islam tu. Kan baru tahu budak masuk saja Islam apa, dia pun tak tahu masuk Islam gitu. Itulah sedikit tentang Perkim. Itu dia. Terima kasih, Doktor. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita dengar apa kata Amir Raja Lawak. Kita sesama kita saksikan. Saya Amrullah Azmi kepada semua, terutama sekali kepada adik-adik, janganlah kita leka, janganlah kita lalai dengan telefon masing-masing. Tapi ala-ala telefon tu dah kat tangan, apa kata? Like je lah FB page, mantap, share. Kerana kat sana ada banyak konten-konten menarik dan terkini yang di-upkan posting kat situ. Jom ramai-ramai kita like dan share dekat mantap share. Alamak, mantap share. Itu dia, sebentar tadi anda saksikan sahabat saya Amir Raja Lawak dan net share tu. Baiklah, terima kasih kepada anda yang tetap setia saksikan kami di slot Roti Bakar Kopi Tarik pada hari ini dengan tajuk Bagaimana Menarik Rezeki bersama ahli panel kita Dr. Abu Bakar Jaafar, pensyarah kanan UiTM Cawangan Pahang. Jadi Doktor, nampaknya kita di hujung-hujung slot kita pada hari ini. Begitu cepat masa berlalu, tanpa kita sedari hampir 1 jam kita ke udara, Doktor. Ya. Jadi apakah kesimpulan, apakah saranan Doktor kepada rakan-rakan kita di luar sana, iaitu kita bercerita dengan tajuk ini, bagaimana menarik rezeki. Silakan Doktor. Okey, kita pun walaupun masih banyak lagi yang dibahaskan, yang ni lagi banyak sebenarnya, tapi saya simpulkanlah dalam sebab masa kita pun dah dah terbatas ya. Jadi mungkin dalam ni rasa setengah-setengah orang akan rasa kecewa kan sebab apa yang berlaku. Dan saya nak bawa satu ayat Quran yang mana Allah pesan kepada kita. Ya, kalau tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu rasa tak suka tentang satu perkara tu berlaku dalam hidup kamu. Wa huwa khairul lakum. Tapi itulah yang terbaik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu suka betul berlaku. Kan? Kamu suka sangat berlaku. Wah, enjoy, seronok kan? Kamu suka kat orang ni. Kenapa putus tunang dengan aku? Kenapa dia nak ngaku tiba-tiba ni kan? Wa huwa syarrul lakum. Tapi itu buruk bagi kamu. Okay, so jangan putus asa, relax. Kadang-kadang kita dah buat upaya tapi tak bagi. Tapi ingat, Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Kita tak kena berlumba-lumba dalam kebaikan. Dan kita juga tadi saya sebutkan tentang daripada ayat yang kita sebutlah ayat 1000 dinar. Okay? Saya sebut ayat tu sebab ayat tu popular, orang Melayu kita ingat ayat tu kan, ketan jalan keluar. Jadi saya nak bawa satu cerita sikit saja. Cerita yang yelah mungkin orang tak tahu kan nak cari macam mana. Sebenarnya tadi kita bertaubat kan, kita sedar balik sebenarnya itu dah ada nilai si Allah. Kita percaya bahawa okey, aku dah buat macam ni, aku dah usaha, aku dapat macam ni.
aku dah ada kesihatan, aku sakit. Aku meminta malam-malam pun stroke. Kan? Jangan susah hati. Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka benda tu berlaku baik kamu, tapi itu baik kamu. Redha saja, syukur saja, Allah akan tambah. Dan lagi satu amalan yang simple saya nak bawakan, walaupun ia sebenarnya panjang mungkin insya-Allah ke depan Eji Rizal kita dapat sambung lagi tapi ini saya nak bagi benda simple kan, atau amalan simple yang saya yakin semua orang boleh buat. Dan saya nak bawa satu kisah bagi penutup. Kisah yang berlaku pada zaman Hasan Al-Basri, yang mana ada 3 orang datang pada dia. Datang pada dia mengadu masalah. Dia kata, Imam, dia kata, saya dekat kampung saya ada masalah kekeringan, kemarau. Okey, baik. Okey. Ni orang kedua ni masalah apa? Dia kata, saya ni masalah banyak hutang dan jalan buntu. Kan? Dan orang yang 3, dia kata, saya dah lama kahwin tapi tak dapat anak. Jadi jawab Imam Hasan Al-Basri, dia kata istighfar. Dah, selesai. Satu perkataan saja yang Hasan Al-Basri sebut. Balik. Dia orang balik, lepas tu berkumpul balik. Mungkin pergi mana-mana jumpa kat LR. Dia kata kita datang 3 masalah, 1 jawapan dia bagi. Patah balik. Dia patah lagi argue. Saya cakap masalah kemarau. Saya ni cakap masalah saya banyak hutang, dia belenggu hutang. Saya ni pula masalah saya kahwin dah lama tapi tak ada anak. Kenapa? 1 jawapan saja. Imam Hasan Al-Basri pun membaca ayat daripada surah dalam Al-Quran. Tentang ayat di mana Allah sebut dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Imam Al-Basri ni yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Okey. Jadi bila baca ayat ni tentang faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maknanya aku telah menyeru, kata Nabi, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara. Sebenarnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dan kamu beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan diturunkan hujan lebat dari langit, kan? Wa yumdidukum bi amwal, dan akan ditambah harta kamu, wa banin, dan anak pinak kamu. Jadi ayat ni dengan istighfar, akan turun hujan, selesai masalah kemarau, wa yumdidukum bi amwal, akan ditambah harta kamu, kan? Wa banin, dan anak pinak kamu. Satu amalan selesai 3 masalah. Dan insya-Allah amalan ini juga dapat berjalan keluar dan menyelesaikan banyak masalah-masalah yang lain. Ingat, kita istighfar dan kita bertaubat. Di mana yang kita sebut tadi, bagaimana nak bertaubat. Kan? Jadi saya rasa itu saja kot setakat ini. Okey. Dan kita boleh jumpa lagi kot insya-Allah di waktu yang lain yang kita akan huraikan lagi. Tentang tajuk ni dan ni cerita pada istighfar je sebagai solusi. Dan insya-Allah amal saja istighfar kita akan dapat seperti mana yang Allah janjikan tadi. Okey, DJ Rizal, setakat itu saja dulu insya-Allah. Setakat ini saja untuk tajuk kita kali ini, Dr. Abu Bakar Jaafar selaku ahli panel istimewa kita pada hari ini, dan kita nak beri laluan juga kepada ahli panel kita untuk memberi ucapan khas untuk rakan-rakan sejawatan di UiTM Pahang ataupun rakan-rakan sekuliah dulu dan juga pelajar-pelajar. Doktor, silakan doktor, ucapan khas untuk mereka, silakan. Untuk siapa tadi? Maaf. Mungkin untuk rakan-rakan sejawatan di UiTM, rakan-rakan yang sekuliah dulu dan juga pelajar-pelajar yang semoga mereka dapatlah dapat dengar ucapan ini walaupun melalui alam maya. Nanti boleh share lah nanti dalam grup UiTM Cawangan Pahang dan juga alumni UKM. Kerana doktor juga telah menerima anugerah cemerlang alumni UKM Tahniah. Silakan doktor, silakan. Okey, terlebih dahulu saya juga ingin bagi kawan-kawan yang mengenali saya, rakan-rakan pesyarah, rakan-rakan kawan-kawan ni lain lah. Terlebih dahulu saya nak mohon maaf atas segala kesilapan. Ini bukan sebab raya bukan sebab raya pun. Sebab kita hidup ni memang kena sentiasa bermaaf-maafan. Sebab kita tak tahu, kita cakap kadang salah. Cakap salah, kita cakap menyebabkan dia orang terasa hati. Kita tak tahu sebab kita seronok cakap kan. Jadi begitu juga rakan-rakan pesyarah kan, rakan-rakan di kampung ni kan. Kita mohon maaf lah kadang kita buka tu orang kecil hati kan. Dan bagi yang tonton video ni,
sama-sama kita beramal, sama-sama kita kita praktikkan apa yang telah dibincangkan. Saya bukan bagi pendapat sendiri. Yang dibincangkan tadi ialah ayat-ayat Allah yang saya gunakan untuk kita kongsi bersama. Okey. Kadang-kadang mungkin dalam ni ada yang butuh, ada yang nak buat macam mana, padahal kita ada masalah simple, ada sikit je. Okay. Sebab nak jadi masalah dengan Allah ni bukan banyak ni pun. Silap ya, akidah silap sikit kalau hal lain tu tahan. Tapi kalau semua aku yang hebat, aku yang terror, selama ni dia banyak aku berbandingkan Allah, masa tu salah besar. Okay. Dan kita juga bagi yang buat sesuatu tak berjaya, jangan rasa Allah tak ni ke tak. Allah tak bagi ganjaran pahala dan dia tak Allah bagi balasan di akhirat dengan dimasuk dalam syurga insya-Allah. Dan kena ingat setiap usaha kita tu tak semestinya kita ingat aku tak dapat cabutan bertuah. Aku masuk gaji dan akaun Alfa tak dapat sejuta pun, tak dapat Mercedes pun. Tak, kadang-kadang kita buat amalan, Allah bagi amalan yang lain. Kadang-kadang bagi yang buat PhD kan, Allah mudahkan urusan PhD dia. Allah bagi penyelia yang sporting kan. Kadang-kadang kita tak disangka-sangka, kita kena muhasabah balik. Kadang-kadang Allah bagi kita isteri mudah bersalin kan. Allah bagi kita nak dapat nak buat bisnes dengan cara yang mudah, dapat orang yang betul boleh guide kita kan, macam-macam lagi kan. Dapat kawan yang boleh bagi kita faham tentang agama, dapat kawan yang boleh bagi kita faham dengan mudah mengenai tentang suatu software, tentang apa sekalipun. Jadi apa yang kita buat, syukur sahaja. Okey, syukur pagi tadi dah diberi nafas untuk hidup. Syukur tadi dapat sarapan. Ada kan orang tak dapat sarapan kan? Syukur dapat makan nasi lemak. Ada orang tak dapat makan pun nasi lemak. Syukur dapat mi goreng. Syukur. Semua kita bersyukur. Kerana apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi nikmat-nikmat kepada kamu. Okey, itulah cara nak jemput rezeki. Itu saja kot. Ada lagi insya-Allah, nanti mungkin di topik akan datang kalau saya dijemput lagi, insya-Allah akan kita bahaskan yang lebih lanjut. Itu saja. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan kepada Dr. Abu Bakar Jaafar di atas kesudian menjadi tetamu kita pada hari ini dengan tajuk menarik, bagaimana menarik rezeki. Baiklah, saya DJ Riz Muhammad mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita dan juga kepada rakan-rakan yang saksikan rancangan ini dari awal hingga akhir, serta saya mewakili penerbit dan juga kru Mantap Share Channel mendoakan yang terbaik untuk anda semua. InsyaAllah Doktor, kita jumpa di siaran akan datang Doktor ya. Okey, baik, insyaAllah. Dan sebelum berpisah Doktor, alamak. Ya. Alamak. Mantap Share. Alamak, Mantap Share. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga jaga diri, anda semua jaga diri, hiasi peribadi dengan cara yang terbaik. Patuhilah SOP agar hidup kita lebih berkati dan insya-Allah Allah akan melindungi kita semua. #kita jaga kita, #kita pasti menang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.